di MiWatch. Pengurusan isu COVID-19 jadi perbalahan antara parti-parti bertanding dalam pilihan raya umum. SDP patuhi arahan pembetulan oleh pejabat POFMA mengenai kenyataan palsu tentang jumlah penduduk. Lagi 136 kes jangkitan COVID-19 dilaporkan, termasuk 18 di kalangan masyarakat. Laporan lengkap dalam berita 8 malam ini. Berita jam 8 malam. Pengurusan isu COVID-19 jadi perbalahan antara parti-parti bertanding dalam pilihan raya umum. Isu skim AP tanpa kawasan undi juga mendapat perhatian PAP dan WP. Lagi 136 kes jangkitan COVID-19 dilaporkan, termasuk 18 dalam kalangan masyarakat. Salam sejahtera. Menteri Pembangunan Negara Lawrence Wong menyangka dakwaan Dr. Paul Tambaya, pengerusi Parti Demokratik Singapura SDP, jawatan kuasa bertindak berbilang kementerian mengenai COVID-19 tidak bergantung pada nasihat pakar perubatan dalam menjalankan tugasnya. Menyifatkan dakwaan itu sebagai tidak benar dan tidak berasas sama sekali, Encik Wong berkata, Dr. Tambaya juga mengeluarkan komen tidak tepat mengenai memo Kementerian Tenaga Manusia kepada majikan untuk tidak menghantar pekerja mereka mendapatkan ujian. Encik Lawrence Wong yang merupakan pengurusi bersama jawatan kuasa berbilang kementerian mengenai COVID-19 berkata, nasihat yang dikeluarkan Kementerian Tenaga Manusia MOM adalah berdasarkan arahan daripada para pakar perubatan. Ketika itu, kata Encik Wong, ramai majikan menyuruh pekerja mereka menjalani ujian bagi mengesahkan mereka bebas daripada jangkitan COVID-19 dan boleh bekerja. Encik Wong berkata, ramai pekerja juga tidak menunjukkan simptom dan keupayaan khidmat perubatan untuk menjalankan ujian agak terhad. The doctors themselves say that it's not possible for us to issue such a memo certifying that the workers are free from infection and are fit for work. The doctors were unable to do this, and that's why MOH, Director of Medical Services, the professionals felt that this needed to be clarified, and they asked MAM to put out the advisory. And if you look at the MAM advisory, it was very clear. Professor Tambaya alleged that somehow MAM did this contrary to the advice of the doctors, which is false, baseless, and not the case at all. Bahkan Encik Wong berkata pasukan bertindak selalu bergantung pada bukti saintifik dan nasihat pakar perubatan dalam menjalankan tugas dan membuat keputusan. Tambah Encik Wong, beliau menghormati sepenuhnya Dr. Tambaya yang pakar dalam bidang beliau, namun amat mengecewakan apabila Dr. Tambaya memilih untuk sengaja memutarbelitkan fakta sekadar untuk cuba meraih sokongan politik. Dalam wawancara yang disiarkan di portal berita alternatif The Online Citizen, Dr. Tambaya mengakui bahawa respons awal Singapura terhadap pandemik COVID-19 hampir sempurna. Namun katanya titik perubahan muncul apabila sekelompok 5 pekerja Bangladesh di sebuah tempat kerja di Seletar ditemui. Ini menakutkan majikan yang kemudian mahu para pekerja mereka menjalani ujian. Dr. Tambaya mendakwa MOM mengancam jika majikan menghantar para pekerja untuk ujian tanpa pengesahan doktor, mereka boleh kehilangan keistimewaan pekerjaan. Beliau menambah pemerintah melakukan demikian kerana khawatir tentang keupayaannya menjalankan ujian. Sebaliknya, pemerintah katanya harus berunding dengan para saintis dan pakar kesihatan awam dengan lebih dekat untuk menentukan bagaimana mengutamakan ujian.
Mengenai isu COVID-19 juga Menteri MOM Josephine Teo berkata, dia percaya para pengundi GRC Jalan Besar tidak menganggap pilihan raya kali ini sebagai satu pungutan suara mengenai beliau. Cik Teo menjelaskan demikian semasa ditanya media tentang kemungkinan para pengundi terpengaruh dengan cara pemerintah menangani krisis COVID-19, terutamanya di dormitori-dormitori pekerja asing. Semasa berkempen di Pasar Wampo ini, Ketua Pasukan PAP bagi GRC Jalan Besar ini mengulangi pendirian bahawa pilihan raya akan datang adalah mengenai pekerjaan, kehidupan dan masa depan rakyat. Beliau turut menyentuh tentang rancangannya untuk membantu para penduduk GRC ini dalam bidang-bidang pendidikan dan peningkatan prasarana. 3 lagi anggota pasukan PAP di Jalan Besar ialah Encik Heng Chi Hao, Cik Denise Phua dan pendatang baru Dr. Wan Rizal Wan Zakaria. Menteri Pendidikan Ong Ye Kung yang mengadakan lawatan bertemu penduduk di Kampung Admiralty berkata, prestasi pemerintah menangani krisis COVID perlu dinilai secara objektif seperti dengan melihat pada kadar kematiannya yang rendah. Berkata demikian sebagai respons kepada komen yang dibuat Setiausaha Agung Parti Kemajuan Singapura, Dr. Tan Cheng Bock. Dr. Tan mendakwa pemerintah PAP tergapai-gapai untuk mencari huraian yang tepat apabila ia gagal membuat persiapan bagi menangani ledakan kes COVID-19 di dormitori-dormitori pekerja asing. Encik Ong menarik perhatian bahawa penularan dalam masyarakat adalah rendah dan keadaannya di dormitori-dormitori pekerja asing sudah terkawal dan semakin bertambah baik. Menjelang hujung bulan ini tambahnya, matlamat pemerintah adalah untuk memastikan 80% pekerja asing dapat kembali bekerja menyusuli pelaksanaan ujian saringan, pengasingan dan kuarantin. Selain itu, berbeza dengan banyak negara lain, sistem jagaan kesihatan Singapura juga tidak tertekan. Oleh itu, kadar kematian pesakit COVID-19 di negara ini adalah salah satu yang paling rendah di dunia. Perikatan Demokratik Singapura SDA menafikan parti-parti pembangkang kurang membincangkan huraian untuk membantu Singapura bangkit daripada krisis COVID-19. Parti itu malah sudah melakarkan 4 pelan bertindak bagi menangani isu-isu yang membelenggu rakyat Singapura. Wartawan Afika Hussein melaporkan. SDA bertanding buat kali ketiga di GRC Pasir Ris Punggol yang mempunyai lebih 166,000 pengundi. Sudah 13 tahun mengenali cita rasa dan keperluan penduduk di sini, SDA amat kecewa dengan dakwaan yang dilontarkan penolong Setiausaha Agung Kedua PAP, Chan Chun Sing pada hari kelima kempen. Parti-parti pembangkang dikatakan kurang membincangkan rancangan masa depan, khususnya huraian bangkit dari krisis COVID-19. The first thing that we mentioned was to cut the GST from all the way down to 3% for basic necessities, including food and household items and other necessities, and slowly have all the way up to 15% for luxury items. Plus, also in the post-COVID-19 as a recovery plan, the SDA has already planned to cut on a lot of extravagant projects that the government has been taking. Pada pilihan raya 2015, SDA memperoleh sekitar 27% undi dan gagal merebut GRC Pasir Ris Punggol dari PAP. Kali ini ia berdepan pula dengan persaingan 3 penjuru iaitu dengan Parti Suara Rakyat juga sebagai lawannya. Kita punya saingan hanyalah PAP. SDA tak pernah dengar pun People's Voice. Kita tidak tahu pun People's Voice. Jangan sampai kawasan undi musim ini baru nak timbul. Kita tidak. Isu-isu pekerjaan yang menjadi akar